Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali perbahasan yang telah kita mulakan sebentar tadi. Okey, kita masuk syarat yang keempat untuk sahnya salat. At-taharatu anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat solat. Okey. Sebelum tu kita kena faham dulu apakah itu makna bagi pakaian, badan dan juga tempat. Yang disyaratkan mesti suci ketika mana kita solat. Saya sebut al-thawbu huwal malbusu wal mahmulu wa illam yataharrak bi harakatihi wa kadzalika al-muttasilu bih. Pakaian ialah huwal malbus yang kita pakai. Baju, seluar, spenda boleh. Wal mahmul, apa yang kita pikul. Contoh ridak ni, kita pikul ridak. Ataupun kalau kita pakai apa nama tu, selubung. Tak, tu yang kita pikul lah tu. Wa illam yataharrak bi harakati, sekalipun dia tak bergerak dengan diri kita ketika mana kita bergerak. Faham tak? Contoh lidak ni kita letak atas kaki kita. Kita semayang, kita letak ni kaki kan, kita letak lidak tu atas kaki ni. Boleh tak? Gini. Ni kaki ni lidak. Di masa kita semayang, sujud, rukuk, i'tidal tu, bahagian hujung tepi ni, hujung tepi ni tak bergerak dengan kita, tapi kita pikul dia duduk atas kita. Tak, maka itu juga disyarat, dikatakan sebagai mahmul, dikatakan sebagai pakaian yang wajib suci. Wa kadzalika al-muttasilu bih, juga setiap perkara yang bersambung dengan diri kita. Jadi itu makna pakaian. Apa makna pakaian? Setiap apa yang kita pakai, apa yang kita pikul, sekalipun tidak bergerak dengan diri kita, juga apa-apa yang bersambung dengan diri kita. Contoh kita pegang tali. Tali tu tak, hujungnya tu kena tahi. Tak, itu perkara yang bersambung dengan diri kita lah. Sembahyang kita juga tidak sah. Kemudian al-badan. Apa maksud al-badan? Al-badan ay zahiru badanil musalli wa yashmulu dakhil al-anfi wal fami wal ain. Badan maksudnya lah zahir badan orang yang sembahyang. Zahir badan kena suci daripada najis. Termasuk juga zahir badan ialah dalam hidung, dalam mulut, dalam telinga. Tak, itu juga dalam hidung, dalam mulut, dalam mata. Itu dianggap juga sebagai zahir badan yang kena suci daripada najis. Kemudian tempat, apa makna tempat? Al-makan huwa alladhi yulaqihi asna'a salatihi alladhi yubashiru thawbahu wa badanah. Tempat ni ialah tempat yang kita pijak waktu sembahyang. Tempat yang kita pijak, boleh? Jadi contohlah keliling saya ni ada tahi lembu, tahi kambing, tahi kuba, tahi anjing, tahi babi, tahi bewok. Faham tak? Cuma saya sembahyang saya tak sentuh tahi tu. Sembahyang saya sah. Sebab apa? Saya tak sentuh tahi. Jadi maksud tempat kat sini ialah tempat yang kita pijak, tempat yang kita sentuh masa kita rukuk, masa kita sujud, masa kita sembahyang tu. Kalau tak kena najis tu beres. Walaupun tengah sembahyang tu bertentangan dengan dada kita ada tahi, tapi kita tak sentuh waktu sembahyang, sembahyang kita masih sah. Boleh? Jadi itu makna tempat. Kemudian kita masuk masailu fi taharah anil najasah. Masalah-masalah yang berkait dengan najis. Yang pertama, law salla wa fi thawbihi aw badanihi najasatun lam ya'lamha aw 'alimaha thumma nasiya wa salla biha wa tadhakkar wajabat 'alaihi al-i'adatu fil halatayn li kulli salatin tayaqqana fi'laha ma'an najasah. Kalau seseorang tu solat, pada pakaiannya ada najis, pada badannya ada najis, tapi dia tak tahu, ataupun tahu ada tahi kat spenda, ada air kencing pada spenda ada, tak, tapi tak ingat, dia pun semayang, lepas semayang baru teringat. Jadi dalam dua-dua situasi tu, sama ada memang tak tahu langsung, lepas semayang baru tahu, ataupun tahu dah lupa.
Lepas tu lepas sembahyang baru teringat ada najis pada badan. Hukumnya wajibat alaihi i'adah, wajib dia ulang balik solat dalam dua-dua situasi tersebut. Berapa kali solat nak kena solat? Likulli salatin tayaqqana fi'laha ma'an najasah. Bagi setiap solat yang dia yakin dia buat bersama-sama dengan najis. Contohlah baju tu memang ada najis. Memang ada najis. Cuma dia tak ingat dia sembahyang. Sehari sembahyang. Dah subuh sampai lah isyak. Lepas isyak tu baru dah teringat rupanya ada najis. Maka dia kena solat semula sembahyang subuh sampai dah isyak secara qada. Isyak tu dalam waktu lagi namanya adat lah. Yang lain tu namanya qada. Boleh? Dia setiap solat yang kita yakin kita solat dengan najasah wajib diulang semula. 2. La tasihhu salatu man qabada bi yadihi tarfa hablin muttasilin bi najasin wa illam yataharrak bi harakatihi. Tidak sah solat orang yang pegang pada tangan dia hujung tali yang bersambung dengan tahi, bersambung dengan najis. Macam saya terang tadi lah, dia pegang tali hujung ni sambung dengan najis, maka sembahyangnya tidak sah. Sekalipun bahagian hujung yang dah berada di atas tanah tu tidak bergerak dengan dirinya ketika dia solat. Saya solat kan, bahagian ni bergeraklah dengan saya, rukuk sujud. Tapi bahagian hujung bila dah atas tanah tu, yang hujung dia tu pula kena najis, yang tu tak bergerak dengan saya waktu saya solat kan. Walaupun begitu, dia anggap saya ni sembahyang dalam keadaan bersambung dengan najis. Boleh? Saya pikul satu perkara yang suci, cuma benda yang suci tu bersambung dengan najis. Juga dianggap sebagai orang yang hamilun lin najasah, maka tidak sah solat dia. Berbeza kalau kita letak di bawah kaki. Contoh ni tali ataupun ni ada najis kat bawah ni lah. Najis ada kat bawah ni. Kita boleh letak, kita sembahyang atas ni. Itu boleh. Sebab apa? Kita sembahyang di kawasan yang suci dan najis tu berada di bawah, kita tak pikul ni. Itu boleh. Contoh selipar kita ada najis kan. Kalau kita sembahyang kena pakai selipar tu, maka tidak sah. Tapi kalau kita cabut kaki kita letak selipar, atau kita pijak selipar tu, kita sembahyang atas selipar tu, masih sah sebab tahi tu duduk bawah. Boleh? Macam kita sembahyang kat masjid lah, kat bawah kapet tu ada tahi, ada najis, ada. Kita sembahyang atas tu tidak ada masalah, sebab kita tidak memikul najis tersebut. Malah najis tersebut dipijak oleh kita. Tapi bukan pijak sungguh lah. Kalau pijak sungguh tahi tu tak sah. Ni maknanya kita pijak kapet, bawah kapet tu ada najis. Yang tu masih dibenarkan. Yang ketiga, la yadurru wujudu najisin muhadhin li badanil musalli au malbusihi au mahmulihi biduni mumasatin lah, walakin ma'al karahati in qaruba urfan. Tidak memberi mudarat kepada kesahihan salat kalau kita salat bertentangan dengan najis, ataupun bertentangan dengan pakaian kita dan sebagainya. Faham tak? Bagaimana tak sentuh. Macam contoh yang saya buat tadi lah, kita sembahyang bertentangan dengan dada kita, masa kita sujud tu ada tahi bawah tu, sah salat sebab kita tak sentuh. Begitu juga pakaian kita bertentangan dengan sebelah najis, sah selagi mana pakaian kita tak sentuh najis tersebut. Cumanya makruh kalau dinisbahkan, makruh kalau dekat secara uruf. Dekat secara uruf ni maksudnya ialah masyarakat tengok, dia kata gua ana ustaz solat sembahyang sebelah najis. Itu makruh. Tak. Tapi kalau kita sembahyang dalam rumah, najis ni di tandah. Kita sembahyang dalam bilik, najis ada kat tandah. Member tak flush. Tak. Ataupun kita sembahyang dalam rumah, najisnya ada di longkang kat luar. Ada tak siapa-siapa kata mana makcik sembahyang sebelum najis? Mana makcik sembahyang sebelum najis? Tak ada orang kecek lagu tu kan, sebab jauh. Maka yang tu tak makruh, yang tu tidak dihukumkan makruh. Okey. Kemudian masalah nombor 4, yahrumu at-tadammuhu bin najasah li ghairi hajatin fil badani was thawb. Haram melumurkan najis pada badan tanpa sebarang hajat. Ambil tahi lumur kat muka, kat badan, lumur kat baju. Tak, ambil baju masuk ke dalam air kencing, tak, lepas tu jemur. Apa tujuannya?
tak ada hajat apa, hukumnya haram. Boleh? Dulu pernah ada satu kempen ke apa, nak tunjuk rahmatan lil alamin contohlah. Tak ada buat program sentuh anjing. Yang tu kalau sentuh tanpa sebarang hajat tu haram. Sebab nak menajiskan badan tanpa sebarang keperluan. Tapi kalau ada keperluan tak ada masalah. Kita basuh begok kan. Jadi masa kita basuh tu, sentuhlah tahi yang berbaki pada punggung tu. Tu boleh. Sebab ada hajat. Kita bersihkan najis anak kita. Ada hajat. Ataupun orang yang kerja apa tu, bersihkan loji tahi kan. Iaitu ada hajat, maka tidak ada masalah kalau berlumur pada badan dia, pakaian dia. Tapi kalau tanpa hajat, hukumnya haram. Sebab apa? Perbuatan tu sia-sia. Yang kelima, tafsilu hukmid dami fi salah. Masalah kelima ialah perincian tentang hukum darah di dalam salat. Perincian tentang hukum darah dalam salat. Hukum darah ni dia lain sikit, perinciannya lebih luas. Tak, kerana darah tu semua ada dengan kita, duduk dalam badan kita. Jadi hukumnya sedikit berbeza lah. Saya sebut taratan yudrikuhu tarfu, wa taratan la yudrikuhu, wa taratan yakunu min nafsih, wa taratan min ajnabiyyin, wa taratan yakunu min al-manafidhi, wa taratan min ghairiha, wa taratan yakunu kathiran, wa taratan qalilan, wa khulasatuh. Darah ni kadang-kadang ianya sikit, ianya boleh dikenal dan dilihat oleh mata kasar. 2-3 titik kan, boleh tengok dengan mata kasar. Kadang-kadang tak boleh dikenal pasti dengan mata kasar. Tengok gitu tak nampak, gunakan tanpa besar baru nampak. Kadang-kadang darah tu daripada diri kita, kadang-kadang darah daripada orang lain. Kadang-kadang darah tu keluar daripada rongga, hidung, mulut. Kadang-kadang keluar daripada bukan rongga, perut ataupun peha. Kadang-kadang darah tu banyak, kadang-kadang sedikit. Kesimpulannya ialah, saya sebut yang pertama, idza kana la yudriku tarf yu'fa anhu. Kalau darah tu darah yang terlalu sedikit, tak boleh dilihat oleh mata kasar. Kita tengok gitu tak nampak darah, tapi ada darah terlalu sedikit, tak boleh dilihat oleh mata kasar, maka yu'fa anhu, dimaaf. Walaupun daripada najis mughalladhah, najis babi, najis anjing, faham tak? Darah anjing, darah babi, dimaaf. Cuma berbeza dengan Imam Ibn Hajar lah. Imam Ibn Hajar kata kalau najis kalau darah anjing dan babi tidak dimaaf secara mutlak. Adapun Imam Ramli, dia sebut asal sahaja darah tu tak boleh dilihat oleh mata kasar, maka dimaaf secara mutlak, walaupun daripada anjing dan babi. Itu satu. Yang kedua, wa idza kana yudrikuhu, kalau boleh dilihat oleh mata kasar, setitik darah, 2 titik darah. Jadi kita tengok tu nampak dah darah kan. Baju putih kena darah, baju warna macam ni kan, kena darah. Nampak dah. Itu boleh dikenal pasti oleh mata kasar. Maka fananzur, kita tengok. In kana min ajnabiyyin, kalau darah tu daripada orang asing, yu'fa an qalilihi faqat. Darah tu daripada darah Zaid, darah Mamat, bukan darah kita lah, maka dimaaf kalau sedikit. Boleh dimaaf kalau sedikit. Sedikit tu banyak mana? Uruf, ikut uruf. Kalau uruf yang iktibar itu sedikit, maka sikit. Wa in kana min nafsihi fananzur. Jadi kalau darah tu boleh dilihat dari mata kasar, kita ada 2. Pertama, darah daripada orang lain, maka dimaaf tak? Dimaaf kalau sikit. Kalau banyak, tak dimaaf. Banyak ke sikit, kembali kepada uruf. Yang kedua, darah tu daripada diri kita sendiri, darah yang keluar daripada diri kita, maka ketika itu ada perincian juga. Darah tu boleh dilihat oleh mata kasar dan datang daripada diri kita sendiri, maka tengok. In kana minal manafidhi ghairi sabilain fala yu'fa anhu inda ramli wa yu'fa inda ibn hajarin an qalilih. Kalau darah tu keluar daripada manafidh, daripada rongga selain daripada kemaluan depan dan belakang, keluar daripada hidung, keluar daripada telinga, keluar daripada mulut, faham tak? Selain daripada kemaluan depan dan belakang, maka Imam Ramli sebut tak dimaaf kalau darah yang boleh dilihat oleh mata kasar.
keluar daripada rongga selain daripada kemaluan depan dan belakang, maka khilaf. Imam Ramli sebut tak dimaaf walaupun sikit, Imam Ramli. Tapi di sisi Imam Ibn Hajar dimaaf kalau sedikit. Jadi kita ambil pada Imam Ibn Hajar lebih mudah. Kalau darah tu keluar daripada hidung, daripada mulut, daripada telinga, tak. Sebab telinga rongga dalam mazhab Syafi'i, maka dimaaf kalau sedikit di sisi Imam Ibn Hajar. Boleh? Itu kalau darah sendiri. Yang kedua, perincian yang kedua, wa in kana min ghairil manafizi. Kalau darah tu bukan daripada rongga. Darah tu bukan daripada rongga. Daripada peha, daripada tangan, daripada jari, daripada lengan, tak, ataupun daripada kemaluan depan dan belakang. Jadi darah tu darah sendiri. Darah tu boleh dikenal pasti, boleh dilihat oleh mata kasar. Dalam masa yang sama dia keluar daripada mana? Daripada kemaluan depan ataupun belakang, ataupun keluar daripada badan, daripada pipi, daripada tangan, selain daripada rongga lah, selain daripada mulut apa semua tu, sebab kita dah terang tadi. Jadi keluar daripada apa? Kaki dan sebagainya. Maka fanadhur, kita tengok. In kana qalilan, darah yang keluar daripada pipi, sebab jerawat kan. In kana qalilan wa lam yakhtalit bi ajnabi fa yu'fa anhu. Kalau sedikit dan tak bercampur dengan benda lain, darah semata, tak bercampur dengan air, tak bercampur dengan tai, darah semata, maka dimaaf. Jadi kalau kita picit jerawat, sikit je darah tu, tak perlu basuh, boleh sembahyang terus, sebab dimaaf najis tersebut. Wa in kana katsiran, kalau darah tu banyak pula, darah yang keluar daripada pipi kita banyak, daripada tangan kita banyak, daripada kaki kita banyak, maka juga dimaaf. Jadi kita ulang balik. Kalau darah tu boleh dilihat oleh mata kasar, keluar daripada diri kita sendiri, tak, yang keluar tu pula daripada anggota badan selain daripada rongga, tak, ataupun keluar daripada kemaluan depan ataupun belakang, maka tengok, kalau banyak masih dimaaf, kalau banyak masih dimaaf, tapi dengan 3 syarat. Fa yu'fa anhu bi salasati syurut. Dengan 3 syarat. Pertama, alla yakuna bi fi'lih, bukan sengaja buat. Kalau kita sengaja kerat tangan, keluar darah, habis basuh badan, itu tak dimaaf lah, kena basuh. Yang kedua, alla yakhtalita bi ajnabi, tidak bercampur dengan benda lain. Kalau darah tu bercampur dengan air kencing, bercampur dengan najis lain, maka tidak dimaaf. Jadi mesti pure darah. Faham tak? Yang ketiga, alla yantaqila, darah tu tidak berpindah. Darah tu tidak berpindah. Kalau kena kat sini, tak, kena kerat sini, darah tu duduk area ni je. Jatuh sikit tu tak ada masalah, tapi jangan pindah jauh sangat. Kena sampai ke kaki, sampai ke mana, betih jatuhnya, itu tidak dimaaf. Yang jatuh lah yang tak dimaaf, yang kat sini mesti dimaaf. Boleh? Jadi itu perinciannya. Kama qala sahibu Safatiz Zubat, wal yu'fa an nazri damin wa qayhi min basratin wa dummalin wa qarhi. Terus kita baca. Asyaratul khamisu, syarat yang kelima, ialah satrul aurah, menutup aurat. Al-auratu lughatan an-naqsu. Al-aurat, al-aurah pada sudut bahasa ialah kekurangan, aib, kekurangan. Wa syar'an ma yajibu satruha wa yahrumu an-nadharu ilaiha. Pada sudut syarak pula, aurat ialah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Boleh? Wajib ditutup dan haram dilihat. Maka kalau ada orang gila ke, orang yang tak gila sekalipun buka aurat, adakah kita boleh tengok atas dasar dia bagi free tengok? Kita tengok. Jawapannya tak boleh, sebab aurat-aurat ni bukan sekadar yang wajib tutup, malah haram dilihat. Walaupun dia buka, haram dia dilihat. Itu aurat. Ma yajibu satruha wa yahrumu an-nadharu ilaiha. Barang yang wajib ditutup dan haram dilihat.
Kemudian Asy-Syaikh membincangkan tentang syarat bagi penutup aurat. Syaratus satiri, syarat penutup aurat ialah pertama, an yashmula al-mastura lubsa fala yakfi kaunuhu fi hufrah aw khimah. Mesti yang menutup itu meliputi badan dia. Macam baju saya pakai, seluar saya pakai, meliputi badan. Boleh? Jadi tidak memadai kalau perkara itu tidak meliputi badan. Contoh kemoh. Ada kemoh warna hitam, kita pun telanjang bulat masuk dalam kemoh semayang. Apa orang tanya, kita pun jawab, sebab orang luar tak nampak aku semayang dalam keadaan membuka aurat. Orang tengok daripada luar tak nampak apa. Kita sebut tidak memadai, tidak sah penutupan aurat begitu, sebab tutup aurat mesti meliputi badan. Boleh untuk solat. Ataupun dalam lubang lah, dia buat lubang, dia pun duduk dalam tu, telanjang bulat semayang. Jadi orang tak nampak aurat dia. Betul, tak nampak, tapi tak cukup syarat. Sebab apa? Syarat penutup aurat mesti meliputi badan. Jadi begitu juga lah bilik ni. Tak, amalan sekarang tutup lampu semayang, telanjang bulat, molek-molek ada. Tidak sah, sebab dinding tu tak melekat pada badan. Yang kedua, ayyamna'a launal basyarah. Mesti penutup itu menghalang daripada warna kulit. Boleh? Macam ni lah. Tak, jadi orang tak tahu warna kulit belakang ni. Tak semesti warna ni, mungkin warna putih. Tak. Jadi yang tu memadai. Kalau penutup aurat tu muhalhal ataupun kita sebut sebagai luksina, macam cermin, tak, maka ketika itu tidak sah solat. Jadi dia pakai pakaian yang luksina, orang tengok nampak warna kulit di sebalik pakaian itu, kita sebut sembahyangnya tidak sah, tidak cukup syarat. Boleh? Jadi kalau tengok dua syarat ni, kita tanya soalan. Perempuan yang pakai seksi, ketat, sendat, butak, sembahyang sah tak? Dia tutup semua bahagian yang wajib ditutup, tapi pakaian tu ketat sangat-sangat. Dia terambil pakaian adik dia. Faham tak? Sah tak sembahyang? Maka jawapannya sah. Sah sembahyang. Sebab apa? Sebab pakaian tu meliputi badan dia. Yang kedua, menutup warna kulit dia. Beres? Sah dah sembahyang. Lepas tu boleh Ustaz pakai lagu tu kat luar. Saya tak kata boleh, saya kata sah sembahyang. Jadi orang tu kalau dia keluar, hukumnya haram. Haram tu kalau ada orang luar lah, orang asing tengok. Kalau dunia ni kamu seorang hidup, kamu telanjang, tak ada masalah pergi luar. Ataupun sekurang-kurangnya kena tutup maluan depan dan belakang lah. Tak. Ataupun perbahasannya akan datang kalau duduk seorang diri khalwatnya, dari perbahasan dia lah. Ala kulli hal, perempuan yang pakai seksi di luar, dia berdosa bukan sebab tak tutup aurat. Sebab dia menimbulkan syahwat lelaki. Yang tu berdosa pada sudut tu. Dengan erti kata yang lain, kalau dia pakai begitu depan tu lelaki dia, boleh ada. Tak, dalam bilik seorang-seorang tak ada masalah, tak berdosa. Nak semayang pun tak ada masalah, boleh. Kemudian auratul rajuli, aurat lelaki. Kita baca aurat lelaki, lepas tu berhenti ya. Auratul rajuli arba'ah, aurat lelaki ada 4. Yang pertama, fil khalwah as-sawatan wa huma al-qubul wa dubur wa summiyata bidzalika li'annahu yasu'u li sahibiha kashfuhuma. Aurat lelaki ada 4. Pertama, ketika duduk seorang diri, maka wajib tutup kemaluan depan dan belakang. Sekurang-kurangnya kena pakai boxer, spenda. Sebab apa? Sebab itu aurat bagi dia. Dan dinamakan sebagai sawah kerana ianya yasu, jelek dan buruk ke atas pemilik dua kemaluan tu kalau dia zahirkan pada orang lain. Sebab tu nama sawah. Min yasu, sa'a yasu. Yang kedua, wa fi salah wa inda nisa'il maharimi war rijal, aurat seorang lelaki dalam sembahyang dan di sisi perempuan yang mahram dengan dia, kakak dia, depan mak saudara dia, depan ibu dia, depan adik perempuan dia. War rijal, begitu juga dia dengan lelaki lain. Saya depan mak, depan Ali, depan Zaid.
yang bukan mahram dengan saya ataupun mahram dengan saya sekalipun, lelaki. Tak, maka ma baina surrah wa rukbah, barang antara pusat dan lutut. Wa huma laysata min al-aurah walakin yajibu satru syai'in minhuma liqa'idati ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajibun. Jadi aurat seorang lelaki dalam sembahyang depan perempuan yang mahram dengan dia dan juga depan lelaki ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut bukan aurat. Cumanya wajib juga ditutup sebahagian pusat dan sebahagian lutut. Kerana kalau kita tidak tutup sebahagian pusat dan sebahagian lutut, maka akan terkelihatan bahagian yang ada di antara pusat dan lutut. Yang mana barang yang ada di antara pusat dan lutut itu ialah aurat. Boleh? Jadi kita tutup sebahagian pusat, sebahagian lutut atas dasar apa? Nak menyempurnakan tutup barang yang ada antara pusat dan lutut. Bukan atas dasar dia itu aurat. Boleh? Yang ketiga, indan nisa al-ajnabiyat jami'ul badan. Aurat seorang lelaki depan seorang perempuan asing seluruh badan. Seluruh badan. Faham tak? Okey. Maksudnya apa? Adakah wajib kita pakai purdah? Maksudnya ialah perempuan boleh melihat mana-mana juzuk badan lelaki. Sama ada muka, tangan, kaki tak boleh. Dada tak boleh. Sama ada dengan nafsu ataupun tidak. Tanpa sebarang hajat, tanpa sebarang darurah, maka tidak dibenarkan melihat, kerana ini aurat bagi kamu. Faham tak? Dan padanya ada khilaf lah, yang kita tak bincang. Yang keempat, inda halilatihi az-zawjah awil amah la aurah. Yang keempat ialah di sisi hamba dia, di sisi orang yang halal bagi dia. Maknanya isteri dia, depan isteri dia atau depan hamba perempuan dia, maka tidak ada aurat. Nak telanjang depan bini tak ada masalah. Boleh? Nah, Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang, aurat-aurat bagi perempuan yang merdeka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.